أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Okay, cuti sekolah dah start guys. Alhamdulillah cuti sekolah dah start. Apa alhamdulillah macam aku pula sekolah. Okay, alright. Sebelum kita nak mula hari ni, kita ada something to give to you guys. Kita hari tu kita dah cerita pasal tepung pelita, kita dah cerita pasal rempeyek, macam-macam kita dah cerita. Tak? Okay, untuk sponsorship hari ni kita nak cerita tentang, ada tak peminat-peminat brownies kat sini? Mesti ada kan. Korang kalau peminat brownies, kau tahu brownies ni ada macam-macam jenis. Sama juga kalau korang pergi dekat IG Yin Bakers. Hari tu masa Acap punya celebration, dia ada bagi tau Acap punya orang kata apa, box of brownies dia. Ada 2 ke 3 box dia bagi kat Acap. Semuanya sedap gila. Walaupun this is first time kita rasa dengan dia, tapi dia punya rupa je pun dah convincing guys. And bila Acap letak dekat depan, memang benda tu habis laju gila. Korang tengok sendiri lah video ni Acap bagi kat korang, memang korang akan terleleh lah. So guys, kita dah dapat marble cheese brownies. Bukan segam punya. So guys, thank you for filling in, for giving me this. Okay, so design ni kita akan buat untuk dekat front door. Sekejap lagi korang akan tengok lah. Sabar. Apa yang saya order hari ni, semua yang biasa saya buat. Alright, so korang akan dapatkan. Filling in, pergi server IG dia. So guys, kalau korang nak order brownies macam Acap tu tadi kan, ada cheese, ada yang biasa, ada yang coklat, korang boleh pilih. Korang boleh pergi dekat IG diorang, Yin Bakers, dekat bawah ni Acap dah tulis. And korang boleh juga WhatsApp terus untuk korang yang nak buat majlis ke ataupun nak buat birthday ke, korang boleh direct order dengan diorang. Sedap, tak manis sangat, and rasa dia memang orang kata apa, premium. Yep. Kalau korang nak dapatkan, korang contact diorang. Okay, jom kita layan intro macam biasa. Kita layan cerita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni guys. Roll it. So guys, untuk cerita yang pertama, kita nak cerita tentang kalau korang kat asrama dulu kan, korang ni macam, aduh sakit. Korang dulu kat asrama, korang ni jenis orang yang macam mana? Maksud aku orang yang macam mana? Korang suka tidur lambat ke? Korang suka stay up ke? Korang suka midnight ke? Ataupun korang ni awal-awal dah tidur? Dia berkait rapat dengan budak ni punya cerita, which is adik Zimi kita ni. Nama dia Zimi. Adik Zimi ni, dia kata dia pernah mengalami satu situasi di mana bagi dia benda ni agak menyeramkan lah. Alright, dia kata waktu yang berlakunya kisah ini Abang Acap, saya baru saja masuk tingkatan 3. Awal tahun Abang Acap waktu tu. Saya ingat lagi kejadian pada tahun 2018. Ketika waktu itu saya menetap di hostel sekolah asrama penuh lelaki yang berada di Johor sana. Saya ni tak adalah kata nak penakut sangat ke tidak Abang Acap, tapi benda-benda macam ni saya agak risau lah bila terjadi. So saya ni ada masalah overthinking sikit. Dia macam ni. Okay, biasalah dekat semua asrama dia akan ada kisah-kisah urban legend. Kisah macam contoh hantu loka, hantu nenek kebayan dan sebagainya kan. So bila kita ni dah 3 tahun kat sini, senior asyik bercerita benda yang sama. So kita just anggap benda ni macam, alah ini saja yang nak takut-takutkan Dan ni, tak ada apa pun. Dia kata macam tu lah. So ada satu hari tu Cap, saya waktu tu orang kata apa, berniat nak stay up disebabkan nak melepak lah dengan kawan-kawan yang lain dekat dom. Kita orang pun duduk dekat dom lain and main kad waktu tu. Saya ingat lagi. Okay, nak jadikan cerita Cap, tingkat asrama saya ni ada 3 tingkat. So asrama kawan saya ni berada di tingkat yang paling atas pada waktu tu. Okay, waktu tu jam dah pukul 2 pagi macam tu dah. Kita orang dah tutup lampu besar, lampu panel floor tu, and then kita orang duduk, kita orang sambung lampu USB yang kawan saya bawa,
And kita orang duduk circle 6 orang untuk bermain kad pada waktu tu. Kad biasalah, kad kita budak-budak asrama punya kad kan. So tengah-tengah main-main ni cap, salah seorang daripada kawan kami ni, nama dia Azim waktu tu, dia kata dia sakit perut, dia nak ke toilet. So saya pun macam, oh okay, kau nak pergi cepat lah, kita orang tak lama lagi, jadi nak tidur ni, barai dah ni waktu tu. So Azim kata, okay, tak apa, tunggu aku jap. So Azim ni pun keluar daripada asrama, and then kita orang 5 orang ni pun sambung bermain kad cap. Okay, tak lama lepas tu Azim ni masuk ke dalam dom kita orang, and then dia macam dalam keadaan yang tergesa-gesa and nampak macam panik. Tak tahulah kenapa kan, tapi bila dia masuk tu, dia macam muka dia macam pucat, macam nampak something Dia kata, asal kau ni? Weh, tadi dekat toilet aku dengar ada orang nyanyi tu. Nyanyi? Ya tu. Nyanyi macam mana? Dia bunyi macam dia kata bunyi macam tu. So waktu tu saya dengan kawan-kawan saya pun gelakkanlah si Azim ni. Ingat dia ni penakut sangat lah kan, sampai dengar bunyi-bunyi macam tu tak. Waktu tu kita macam, apa benda lah kau ni, mana datang orang menyanyi malam-malam ni mesti budak-budak dom lain lah ni, saja nak rajalkan kau ni. Tak ada lah. Masa tu aku tengah basuh tangan. Lepas tu dekat toilet belakang tu semua pintu terbuka. Mana ada orang kat dalam tu, and dekat tepi-tepi tu pun tak ada orang. Tapi mana datang bunyi tu? So bila kita orang dengar kenyataan si Azim tu waktu tu, kita orang jadi macam, ya kau? Ya. Wish, takut lah. Dah lah, abaikan je lah, kita sambung dengan main kad waktu tu. So aku pun macam, dia macam okay lah, whatever lah, main lah kad. Kita orang pun bermain kad sampailah jam telah pun menunjuk ke arah 3.30 pagi macam tu lebih kurang. Waktu tu cap, saya dah mula rasa mengantuk, saya pun dah mula rasa penat, dan saya nak bergerak daripada dom kawan saya ni untuk balik ke blok saya lah. Sebab kita orang punya blok ni depan-depan. So saya kena balik lah. Tanggal besok esko saya tengok saya tak ada dalam bilik, tak pasal-pasal kena macam tu lah. Dia tak nak, orang kata tak nak cari masalah. Okay, pukul 3.30 pagi saya keluar daripada bilik tu cap. And bila saya keluar, okay, bilik dia macam ni, and then dia kena jalan ke depan, and tangga tu turun lah ke bawah. Daripada pintu tu cap, bila saya keluar, saya kata dengan diorang saya nak gerak dulu apa semua. Saya berjalan menuju ke arah tangga tu. And waktu saya sedang berjalan ke arah tangga tu cap, beberapa tapak lepas tu, saya terdengar bunyi orang menyanyi dekat situ. Jim, tak payahlah, ingat aku takut ke? Malah aku layan kau. Waktu tu saya kata macam tu lah. So saya mempercepatkan langkah saya ke arah tangga tersebut cap. Tapi cap, waktu saya berjalan ke arah tangga tu, saya tak tahulah macam mana ceritanya, saya ni macam tersadung ke depan. So bila saya tersadung ke depan, saya macam tersungkur lah sedikit kan ke depan. Waktu saya tersungkur tu cap, mata saya ni terlihat ke arah bilik air yang berada di sebelah kanan. And waktu tu saya ternampak ada satu lembaga berwarna hitam masuk ke dalam toilet tu. Saya macam, apa yang saya nampak ni kan? So saya pun bangun semula, and then berjalan ke arah tangga tu cap. Waktu tu laju gila lah. Memang turun tangga tu laju. Turun tangga tu laju. Sampailah aras yang kedua, saya terdengar cap, tapak kaki saya delay. Tahu tak macam mana masuk dia? Dia tengah pijak kaki, macam berlari. Tapi dia kata, masa dia berhentikan langkah dia dekat tangga aras 2 tu, dia terdengar ada tapak kaki juga daripada atas sedang macam berlari ke arah dia. Waktu tu nak cakap apa, memang berlari lah saya ke bawah cap. Saya berlari ke bawah, tapi saya masih lagi dengar tapak kaki tu macam delay lagi. And bila saya dah sampai ke tingkat bawah, saya tak macam apa, macam dalam keadaan macam adrenaline tu tengah rush kan. Saya tak tahulah kenapa beraninya saya ni pergi toleh ke arah belakang. And bila saya toleh ke arah belakang cap, saya tak nampak apa-apa, tapi saya dengar yang tapak kaki tu makin lama makin dekat. Waktu tu boleh dapat tak perasaan tu macam mana kan. Bila sampai bawah dia macam dia dengar tapak kaki tu. Dan waktu tu memang dekat bawah tu jantung ni macam nak keluar cap. Memang letih, memang takut apa semua. Saya tarik nafas panjang-panjang. Saya berjalan lah, kuatkan diri saya pergi ke blok saya yang ke depan.
And waktu saya berjalan ke hadapan tu cap, sekali lagi cap, saya terdengar bunyi siulan tersebut. Waktu tu tak fikir apalah. So saya naik ke tangga blok saya tu, and sekali lagi cap, saya terdengar bunyi tapak kaki tu seperti sedang mengekori saya daripada belakang. Waktu tu berlari dah lah, arah saya pun nombor 3 waktu tu. Saya berlari naik ke atas, sampai ke atas cap, saya terus nak masuk dom. And bila saya masuk dalam dom, memang saya menggigil habis-habisan. And kawan-kawan saya tanyalah kenapa apa semua. Saya cerita dengan diorang apa yang saya dengar, apa yang saya, orang kata apa, lalui waktu tu. And memang pengalaman tu saya tak boleh lupa abang cap. Walaupun saya tak nampak siapa yang mengejar saya tak nampak apa bentuk dia, tapi itu cukup menyeramkan saya pada malam itu. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Zimi kepada kita guys. So korang ada tak yang ada patung mainan sendiri? Biasanya budak perempuan lah, ada Winnie the Pooh lah, ada Doraemon lah, SpongeBob lah. Siapa ada benda lah tu? Okay. Mungkin benda ni tak tahulah, boleh datangkan ketakutan. Dan kita pun orang Islam tak digalakkan untuk ada patung-patung dan sebagainya kan, betul tak? Okay, alright. So cerita dia tentang seorang pelajar, nama dia Mimi. Dia merupakan seorang pelajar hostel Aspuri yang berada di sekitar negeri mana? Negeri Sembilan. Okay, dia kata kejadian ini berlaku di mana waktu tu dia form 4. Dia ingat lagi, dia ni ada satu patung bear, teddy bear. Alah, biasalah form 4 ni masa-masa kita bercerita gitu. Orang kata apa? Love monkey. Cita monyet. Okay, boyfriend dia bagi orang kata apa, patung tersebut. Dan dia kata waktu tu boyfriend dia adalah selet minyak wangi untuk orang kata mengingat-ingat lah, kalau kata baring-baring tu bila bau tengah bau bee ni, contoh kan. Okay, satu hari tu cap, saya teringat di mana ketika saya dalam keadaan tak sihat. Dalam keadaan tak sihat, saya berehat dekat dalam dom, di mana yang lain waktu itu juga dalam keadaan yang sibuk, sebab kita orang memang tengah on the way nak ke arah exam tau. So kebanyakan daripada mereka turun ke bilik prep untuk study lebih lama daripada biasa, sebab biasanya pukul 10.30 malam macam tu semua orang dah ada dalam dom. Tapi waktu tu saya memang tak sihat, pukul 9 lebih saya dah naik ke dom lah untuk berehat. Okay, waktu saya tengah berehat seorang diri, ada seorang kakak ni datang tegur saya. Dia kata, Mi, ni akak nak tanya sikit, awak semalam ada pergi mana-mana ke? Pergi mana kak? Oh tak ada, sebab semalam ada orang kata dia nampak awak tengah bersihkan teddy bear awak dekat ampai belakang tu, betul ke? Oh ada kak, Maghrib semalam, Maghrib kot tak silap, pukul 7.30 macam tu. Oh okey, macam ni, bukan apa, akak okey je, awak nak basuh ke apa, cuma lain kali air kotor tu jangan lupa buang lah oh sorry, saya tak perasan semalam. Sebab lepas tu saya terus keringkan dia je. Dekat bawah tu saya macam tak perasan lah. Dia kata macam tu lah, sebab dia macam tak sihat kan. Okey, tak apalah, tak apa, it's okay. Nanti barang-barang awak dekat bawah tu awak clearkan Tak apa, air tu akak dah buangkan dah. Cuma baldi semua tu kat bawah, and awak ambil lah TDB awak tu dekat bawah tu. Menakutkan lah bila tengok malam-malam. Okey kak, okey, sorry ya. Tak apa, it's okay. Alright. So bila dah dapat info macam tu, saya pun tak adalah fikir banyak. Saya pun bangun, kenakan baju dan sebagainya, and saya pun turun ke blok bawah Ashraf untuk mengambil teddy bear yang saya baru basuh, dan saya sedang sidai dekat situ. Okey, bila saya sampai dekat ampai saya tu cap, saya ternampak teddy bear saya ni sedang digantung dalam keadaan terbalik. So saya pun tak tahu kerja siapa lah, sebab selama ni ataupun sebelum ni, masa saya basuh tu, saya orang kata apa, gantung dia dalam keadaan ni, dia ada telinga kan. So saya gantung telinga dia lah. Tapi bila saya sampai tu Syab, dia punya kaki dekat atas, kepalanya kat bawah. So saya macam,
Ish, siapa buat benda ni? Tak baiklah diorang ni. So saya pun pergi kat ampai tu, saya buka klip tu and saya ketipkan dia dalam keadaan macam mana saya buat tadi. So which is kepala dekat atas, kaki kat bawah lah. Sambil-sambil saya nak kemas baldi yang berada dekat area situ cap. Okey, lepas je saya sepit saya punya patung tu, saya pun pergi ke arah baldi, berus dan juga beberapa perkakas yang lain dekat situ yang saya tertinggal semalam. Saya kemas. And lepas saya kemas tu cap, saya terus tak fikir banyak lah sebab saya pun dalam keadaan tak sihat semua kan. So saya pun nak naik balik ke arah dom lah. Tapi cap, waktu saya nak balik ke arah dom, lepas saya dah angkat barang-barang tu, saya pun menoleh ke arah teddy bear saya. Dan sekali lagi cap, bila saya toleh ke arah teddy bear saya dalam keadaan gantungan yang terbalik. Sekali lagi, padahal saya seorang je kat situ. Dan bila saya toleh tengok patung saya tu, kepala dia dekat bawah, kaki dia dekat atas. Macam mula-mula saya sampai tadi, saya macam siapa ni buat benda ni? Tapi dalam hati tu tahu dan saya seorang sahaja pada waktu tu. So waktu tu saya macam bengang. And saya tak tahu apa saya cakap kat belakang tu. Apa yang saya buat waktu tu, saya buka sepit tu, saya angkat bear tu, walaupun dia basah sikit, saya letak kat sini. And then saya pun naik lah, bawa dia ke atas. So bila dah bawa ke atas, saya letakkan dia dekat tepi loker cap. Sebabkan dia basah lagi lah, saya tak nak letak dia dekat tilam kan, takut basah dan sebagainya. So bila dah letak dekat tepi loker tu, saya pun dah tak fikir banyak. Saya pun baring ke arah katil saya balik cap. Saya macam lebih kurang dalam 10-15 minit macam tu saya dah terlelap. Waktu saya tengah terlelap, saya tersedar. Saya tak tahu pukul berapa waktu tu, tapi apa yang saya sedar, saya sedang nak mengalihkan badan saya ke arah kanan waktu tu. Daripada kiri ke arah kanan. Saya pun mengangkat badan saya cap ke arah belah kanan. Dan waktu itu saya terperanjat cap. Sebab waktu saya ke kanan tu, saya terbuka mata saya sikit. Dan bila saya buka mata saya cap, teddy bear saya betul-betul berada dekat depan muka saya cap. Waktu tu saya terperanjat lah. Mukanya tiba-tiba kat depan tu. Saya macam, ya Allah, macam mana boleh kat sini ni? Tadi ada dekat tepi loker. Lepas tu saya pun macam, siapa yang letak kat sini ni? Saya nak tanyalah budak-budak dom yang lain kan. Tapi tengok yang lain dah tidur. Sebab waktu tu dah pukul berapa dah. Diorang ni suka-suka lah buat macam ni. Terperanjat lah, tak suka lah. So saya pun bangun daripada katil tu. Saya angkat saya punya bear tu, basah-basah tu. Saya pun letak kali ni dekat atas loker cap. So saya pun baring balik dekat tempat pembaringan saya dan cuba untuk lelap. Dan waktu saya cuba untuk lelap tu cap, saya terdengar ada bunyi dentuman daripada arah loker, which is loker tu belah kanan saya. Kedeng, bunyi dia macam tu. Saya macam, bunyi apa pula tu? Saya pun tolehkan kepala saya ke arah loker tersebut. Dan bila saya pandang loker tu cap, saya perasan yang teddy bear saya tidak berada dekat atas loker saya. Sebaliknya, teddy bear tersebut telah pun beralih ke loker yang paling hujung sekali dekat dalam bilik tu. Saya macam, siapa pula yang alih ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waktu tu bulu roma dah mengemang dah. Memang dah takut dah. So saya pun tarik selimut saya pelan-pelan cap. Dan waktu saya tengah tarik selimut saya tu, saya terdengar sekali lagi bunyi gedegang tu tadi dekat atas loker tu. Gereng. So saya pun tengok sekali lagi dekat arah loker tu. And waktu ni cap, saya nampak bear saya tu sedang macam mana, dia macam bergayut tau. Okay, ni loker. Kaki dia dekat atas, kepalanya dekat bawah macam tu. Kaki dia dah bengkok, kepala dekat bawah. And betul-betul bear tu sedang pandang ke arah saya cap. Waktu tu waktu tu saya nak menjerit pun tak, rasanya dah tak ada suara lah. Nak bangun pun tak ada daya. Tapi waktu tu saya memang menggigil teruk. Sekali lagi cap, waktu saya menggigil, saya cuba tutup mata, saya terdengar sekali lagi bunyi gedegang tersebut. And kali ni saya terasa dekat kaki saya tu ada something yang basah. Bukan saya terkencing cap. Saya cuba buka mata saya perlahan-lahan. Apa yang saya nampak waktu tu, teddy bear saya tu sedang berdiri dekat depan tapak kaki saya.
bukan berdiri lah, tapi dia macam stand kat situ. Waktu tu saya angkat kaki saya ke dalam macam bersila. Saya menangis cap sekuat-kuat tidak lah. Sampailah ada seorang kakak ni tegur saya, dia tepuk badan saya, and saya menjerit waktu tu. Saya menjerit, tanah macam tu. Menjerit kuat-kuat dalam dom tu sampai satu dom bangun waktu tu. And bila diorang semua tersedar, saya nampak diorang ni datang ke arah saya, and saya menangis teruk-teruk waktu tu. Saya katalah, kat atas tu. And pakak tu tanyalah, kat atas apa? And dia saya tunjuklah ke arah loker tu. And waktu saya tunjuk ke arah loker tu, dia pun pusingkan badan saya. Apa benda kat atas tu? Tak ada apa cap. Yes, memang tak ada apa-apa. Teddy bear kat atas tu. Bear apa? Tadi ada teddy bear kat atas tu. Itulah pasal akak daripada tadi dah bagi tahu awak, pergi angkat teddy bear dekat bawah tu, naik atas. Yang awak tinggal dekat bawah tu kenapa? Dah ambil dah. Mana ada ambil? Awak bangun sini. Diusung saya cap ke arah tingkap tu, ditarik tingkap tu, and then memang tingkap kita tu kalau buka tingkap belakang memang akan nampak ampaian bawah tu lah. Dan bila saya tengok cap ke arah ampaian bawah tu, teddy bear saya tu masih lagi tergantung dekat situ cap, dengan keadaan kepala di bawah dan kaki di atas. Waktu tu memang tak tahulah nak kata apa, nak goyak ke apa. Waktu tu kaki memang lembik gila lah. Dan saya cakap dengan kakak, saya dah ambil petang tadi, barang-barang saya nampak ada dekat sini. Saya dah angkat dengan teddy bear tu. Tak ada dek. Tadi akak balik daripada prep, akak lalu dekat belakang tu, akan nampak teddy bear kau kat situ. That's why akan naik, akan nak bagi tahu kau. Tapi tengok kau dah tidur, so akak tak adalah kejut kau. Tak ada kak, dah ambil tadi kak. And aku melalak all the way long lah waktu tu. And besok tu diorang bawa aku ke ustaz, and ustaz sarankan untuk kita bakar je teddy bear tu. Memang sedih cap untuk bakar teddy bear kesayangan, tapi apakan daya, itu adalah jalan yang terbaik. Itulah dia guys, cerita yang dikongsikan oleh Mimi kepada kita. Alright guys, so itulah dia kongsian cerita-cerita seram yang dikongsikan kepada kita. Pada aku seram lah juga kan, dah keadaannya macam tu. Gila tak seram. Bila cerita pasal hostel ni memang seram guys kan. Alright, so kita ada satu lagi cerita, which is cerita ni simple and short, tapi aku nak share juga dengan korang. Okay, cerita tentang seorang pelajar lelaki, nama dia Amir. Okay, Amir ni Amir A-M-E-E-R Amir. Okay, dia kata benda ni terjadi dekat dia waktu ni, dia macam a short story je lah. Tapi dia kata benda ni kalau jadi kat kita, mungkin benda ni akan menjadi satu pengalaman yang menyeramkan sebenarnya. Alright, okay, nak jadikan cerita. Ada satu malam ni abang cap, saya teringat lagi pada tahun 2019 waktu tu. Saya ni seorang pelajar berasrama penuh yang duduk dekat salah sebuah college vocational yang berada dekat area Selangor sana. Okay, saya stay dekat asrama setiap kali hujung minggu cap, sebab saya ni berasal daripada Johor, Pasir Gudang Johor. So saya nak balik tu tak boleh macam orang-orang yang lain lah, yang di mana boleh setiap minggu balik. Bila balik pilihan, balik wajib boleh balik. Saya ni kebanyakan ni akan stay seorang-seorang dekat dalam asrama tu. Okay, satu hari tu, hari Ahad, semua orang dah balik. Bukan hari Ahad, Sabtu malam Ahad, minta maaf. Hari Ahad tu diorang dah balik-balik kan. Sabtu malam Ahad, saya dan juga kawan saya waktu tu, Iman nama dia, kita orang berdua saja yang duduk dekat dalam dom tu, sambil menantilah hari besok tu, di mana yelah kawan-kawan nak balik lah. So malam tu memang pisang habis lah abang cap, tak boleh buat apa sebab kita orang berdua je. Dan dekat yang lain tu pun kita orang tak kenal sangat. So kebanyakannya kita orang memang berada dekat dalam dom. Sampailah pukul 9 lebih macam tu, si Iman ni kata dia nak fly dengan form 5 yang lain lah. Memandangkan saya ni pun bukannya suka sangat nak fly ni, saya pun macam kau pergilah, aku malas lah, aku nak duduk seorang lah, aku mengantuk ni. Kau pergi Aman, aku nak tidur Aman. Dia kata macam tu. Kau betul ni nak tidur? Serius aku nak tidur, aku tak boleh lah. Kau pergilah, aku nak rehat je lah. Okay. Tentu aku gerak lu lah. Okay man, nanti apa-apa bagi tahu. Kau nak apa-apa tak? Tak apa. Kau gerak lu.
Alright, so waktu tu cap, dia tinggalkan aku berseorangan dekat dalam dorm. Okay, short and simple, waktu tu aku dah macam nak mamai-mamai, nak terlelap macam tu lah lebih kurang. Tapi waktu tu aku rasa macam aku nak pergi refill air aku lah dalam botol air kan. Biasalah budak asrama kan. So aku pun angkat botol air aku cap and berjalan menuju ke arah orang kata apa, water dispenser yang berada dekat area asrama aku. Okay, dorm aku ni dekat tengah-tengah tau cap. Water dispenser tu dekat ujung. So aku kena berjalan lah daripada sini nak ke ujung. Sampai je kat water dispenser tu, aku pun dah duduk. So aku ada bawa 3 botol aku, 3 botol standard botol air tu, dan aku isi yang pertama sambil aku steady tunggu habis. Yang kedua habis. And yang ketiga tu cap, masa aku tengah duk isi tu, aku terdengar ada orang panggil nama aku. Amir. Saya macam Amir. Tengok kiri, tengok kanan, memang tak ada orang. Kiri memang tak ada orang lah, sebab situ koridor and court of koridor. Amir. Jelas cap, saya dengar bunyi tu cap. Saya pun tengok dekat ujung dom, tak ada orang. Airnya tumpah. Alright, so dah settle 3 botol air. Saya pun angkat air tersebut and menuju ke dom saya. Saya pun letaklah botol-botol tu semua dekat atas meja saya, and saya pun try baring cap. And waktu saya tengah baring tu, saya macam terngiang-ngiang lagi suara yang panggil saya tadi. Sebab saya curious, dari mana datang pula suara ni kan. Dalam saya sorang-sorang dalam dom. And saya macam fikir lalas lah, saya malas nak layan lah. So saya pun tengoklah beberapa orang kata bahan bacaan yang ada kat situ. So waktu saya tengah baca ni cap, sekali lagi cap, saya terdengar bunyi suara orang panggil nama saya. Amir. Siapa tu? Amir. Bunyi tu cap datang daripada luar dom saya waktu tu. So saya tak fikir banyak, saya pun bangun daripada katil and menuju ke pintu dom saya. Saya pun buka pintu dom. Saya tengok kiri, saya tengok kanan. Memang tak ada siapa-siapa cap waktu tu. So saya macam apa nak main-mainkan aku ni? Aduh, aku pisang lah, malas lah nak layan. So aku pun tutup pintu dom, and then aku pun baring balik dekat aku punya katil, and aku tutup lampu dom tersebut. So aku pun layan-layan mata cap waktu tu. Sekali lagi cap, aku terdengar nama aku dipanggil. Amir. And kali ni aku dah hilang sabar. Aku pun terus jerit, janganlah nak kacau-kacau aku lah. Dia jadi bodoh lah, orang malam-malam buta ni nak tidur. Amir kalau bang kau, dia kata macam tu lah. Dia marah waktu tu. And bila aku dah marah tu cap, aku ternampak dekat aku punya tingkap tu, daripada luar tu macam ada cahaya bulan sikit tau, and ada cahaya koridor yang lain. Aku ternampak ada someone macam tengah melintasi ke arah sana lah, ke arah water dispenser tu. Waktu tu aku dah nampak ada orang lintas. Aku pun terkejut daripada katil, and aku nak kejar orang yang duk kacau aku tu. Aku pun buka pintu dom cap, and aku berlari ke arah hujung water dispenser tu. And bila aku sampai dekat water dispenser tu, aku terdengar ada bunyi tapak kaki orang turun daripada tangga tersebut. So aku pun pergi ke area tangga tu untuk aku jengah. Daripada atas tu kan boleh jengah kan, tengok siapa yang turun kan. Aku nak cam siapa yang budak yang kacau aku. Memang aku nak cari dia. And waktu aku jengah ke arah bawah tu cap, aku ternampak ada something berwarna putih kecil, macam seorang budak kecil yang berumur dalam 3 tahun sedang mencangkung dekat tangga asrama aku sambil melihat ke atas. Kita orang eye to eye lah cap waktu tu. Waktu tu Tuhan sajalah yang tahu. Saya terperanjat punya, orang kata level tu memang tahan nafas lah. Macam tu. Saya nampak cap, dia kecil je cap, and dia berdiri tegak, dia pandang ke atas. Saya pun pandang dia. Apa yang saya nampak dekat tepi ni semua berwarna hitam, badan dia berwarna putih, and waktu saya tengah tengok dia tu macam face to face tu kan, macam terkesima, saya terasa cap dekat belakang saya ni ada something yang sedang berdiri juga. Waktu tu saya tak tahu nak buat apa. Nak pergi kiri tak boleh, nak pergi kanan tak boleh. And bila saya, orang kata apa, nak ke arah
jauh sikit daripada situ, saya macam rasa badan saya ni tak boleh nak bergerak tau. Saya rasa macam nak ke depan tak boleh, nak ke belakang tak boleh. So saya macam kaku dekat situ. Saya tutup mata saya cap, and saya cuba baca apa benda yang ada dekat dalam orang tu kata otak, hati ni apa semua. And waktu saya sedang baca Suratul Kursi waktu tu, saya terasa kaki saya ni dijongkit daripada bawah. Faham tak? Dia macam nak terbalikkan aku. Contoh, ni tangga, ni dia punya ni koridor. Saya berdiri kat sini, saya nampak dia. Saya rasa macam badan saya nak kena naik dah waktu tu. Uish. Waktu tu memang saya astagfirullahalazim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. And waktu tu saya terasa dekat belakang saya ni dah ringan sikit. And bila saya buka mata cap, dekat depan budak tu dah tak ada dah. So saya macam okay, relax. So saya pun orang kata mundur ke belakang sikit and nak berjalan menuju ke dom saya. And waktu saya berjalan menuju ke dom saya tu cap, saya ternampak ada something berwarna putih sedang melompat-lompat dekat bahagian hujung blok saya. Saya tak tahu apa benda tu. Saya masuk dekat dalam dom saya buka phone saya, Suratul Kursi waktu tu, dan saya orang kata selubung sampai besok pagi. Sampailah saya terdengar ada orang buka pintu tu, and saya nampak kawan saya tadi Iman tu dah pun balik. And dia pun tegur saya lah, "Weh, kau tak tidur lagi apa hal?" Tak ada apa. Kau asal berpeluh-peluh ni? Tak ada apa. So saya tak bagi tahu Iman lah apa benda yang terjadi pada malam tu, sebab saya tahu dia ni penakut. So saya habiskanlah cerita saya dekat sini. So itulah dia guys, kongsian daripada Amir kepada kita. Dahsyat. Kadang-kadang kan bila kita dengar cerita hantu ni kan, kita rasa macam benda tu dalam filem. Sebab kita tak tahu dia punya beyond tu apa yang dia boleh buat, apa yang boleh jadi kan. So itulah dia guys, kongsian kepada kita dan aku ceritakan kepada korang. So aku harap korang terhibur untuk sesi asrama untuk kali ni, and kita jumpa di video akan datang insyaAllah. I see you guys. Sebelum video ni tamat, kita nak show dekat korang all my friends yang wishing me for 500k videos. Alright, so korang tengok, kita end dekat sini. Assalamualaikum. Bye. Hey Ash, Miharu kena Ash daripada zero. Samalah, kita started from zero. We're still in the same journey, but you're already far ahead. I'm so proud of you. Stay humble Ash, just the way you are. Sebab itulah Ash. And just be yourself, okay? And took this achievement, lagi humblekan diri you insyaAllah. Sebab I know you will go far. Okay, Sora Ash will go far, and I believe in you. We always support you. Miharu will support you because as fellow creator kita sekapal. Thank you so much for your support too. Alright, so to Ash, congratulations for your 500k. So jangan berhenti Ash, keep on going. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ashraf yang sudah mendapat 500,000 followers di YouTube. Semoga anda terus maju jaya, and semoga berjaya dunia akhirat, dan I'm always rooting for you Ashraf. Okay, kepada sahabat saya Acap, saya nak ucapkan selamat maju jaya. Ingat, jangan lupa asal usul, jangan lupa siapa kita, jangan lupa kawan-kawan, jangan lupa siapa yang angkat kita daripada dulu sampailah daripada bawah sampailah ke atas. Okay? Congrats Cap, dapat hit 500k subscriber. Aku doakan kau semoga sukses selalu dan teruskan konten seram kau sebab aku suka sangat. To Acap, I'm so proud of you. You've come this far and I hope you're doing well. Semoga berjaya. Tahniah brother sebab dah achieve 500 subscribers, and hopefully kau punya journey and apa career kau yang kau tengah lakukan sekarang terus berkembang. Mungkin 1M, 2M, kita tak tahu, mungkin kau boleh jadi the next Mr. Beast dalam dunia YouTube. So good luck for your future. Tahniah sekali lagi. Happy for you, proud of you. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ashraf, and for 500,000k for subscriber. It's not an easy thing, and if you want to cry, tak ada masalah because you deserve me, man. You really deserve this, and yeah, thank you so much for inviting us this event, this majlis. You really deserve it. You did great. Okay. Sawadi Cha. Kena nak ucapkan tahniah dekat Ashraf, and I'm so glad that I know you daripada you 100k and sekarang dah 500k. Bukan senang ya. Tahniah and teruskan usaha anda. I want to see you 1 million, alright? Testing. Abang Kero, congrats achieve
500k kot. 500k. Bukan dah lama achieve ke? Tahniah untuk pencapaian anda terhadap 500 subscriber, 500k subscribers di YouTube anda. Satu perjalanan yang orang kata jauh, yang susah, yang berbaloi juga di akhirnya. Road to 1 million Cap. Ingat jangan berhenti berusaha. Teruskan dan selamat. Maju jaya daripada saya, Helmet Singer. Saya nak wish dekat Acap congratulations because I follow you daripada tahun 2020 sampailah sekarang. So all the best and good luck to you. Acap, tahniah because kau dah sampai tahap ni dan bukan semua orang mampu. YouTube bukan satu platform yang mudah untuk dapat setahap ni. So tahniah sangat, aku bangga sebagai kawan kau. Dan teruskan keep inspiring people. Okay? Hari tu aku baru sedar yang Acap dapat 500k. Sebagai kawan yang baik, aku pun nak wish dia congratulations. Tapi for real though Acap, this is not an easy task untuk dapat 500k. So aku really happy as a friend. Congrats on your 500k subscriber. I've been watching you since COVID bro. So ada untuk tahap sekarang is very susah. I hope to see you in 1 million punya celebration. So good luck Cap. Congrats on 500k. Seronok lah tengok kau tukar studio daripada studio ni ke studio sana kan. So kita lagi seronok lah kita tengok bila orang tu macam makin menaik. Saya Ilyas ingin mengucapkan tahniah kepada Ashraf. Iaitu apa channel dia? Ashraf Channel lah. Mencapai 500k. Wah, gila. Ini macam 2 tahun dah 500k. Power lah. InsyaAllah moga tim Ashraf lebih ditakak tokok ini tinggi lagi insyaAllah 1M kali ni kita target. Sekarang ni Ashraf dah cecah 500 subscribe channel guys. Dahsyat. Aku memang tak sangka lah cerita hantu yang aku cerita sebelum ni, wow, meletup-letup juga kat Ashraf channel. So kalau korang nak tahu lebih, korang kena follow lagi, kena subscribe, kena like banyak-banyak kalau boleh. Lepas ni 1 juta guys. Hello, it's me Nani. Congrats Acap for your 500k. Okay Ashraf, congratulations for 500k subscriber. Satu pencapaian yang agak besar. Semoga kau dapat capai lebih lagi daripada ni. And aku doakan kau sentiasa berjaya dunia dan akhirat dan semakin berjaya. Congratulations on 500k. Orang cakap susah tapi pada kau aku confirm senang je untuk kau sebenarnya. Dan 1 million lagi senang lah untuk kau insyaAllah, amin. Dan kami daripada Mengah minta maaf kerana sepatutnya I am a good person, tapi kami macam I am anak anjing je. So Acap, kami sayang kau, kau sayang kami. We are happy family. 1, 2, 3. Congrats Acap for your achievement 500k. Bukan senang, tu susah gila. So you did a great job. Saya nak cakap congrats sebab dapat 500k subscribers. Saya orang yang subscribe abang juga. Abang suka saya ke? Saya suka abang. Love you. Terima kasih. Okay Acap, congratulations untuk 500k dekat YouTube. Itu je lah. So tahniah untuk 500k subscriber. Saya tahu benda tu bukan satu benda yang mudah, tapi awak berjaya dapatkan benda tu. Itu satu achievement yang sangat baik. So all the best for the future. And insyaAllah kita akan berjumpa lagi di dah macam Sayana TV pula kan. Salah kan, rancangan Ashraf Channel. So di detik 12 malam pada dua benda aku cakap ni. Pertama sekali congratulations pada Acap sebab dapat sampai ke tahap ni. Bukan senang kita nak sampai tahap ni. And I wish Santai Chill pun boleh dapat apa yang Acap dapat. And thank you for good content. And aku harap semua orang boleh capai dan jadikan kau ni sebagai satu ikon. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hi, thank you so much Ashraf sebab jemput Zaf. Hopefully lepas ni kita dapat lebih beramah mesra lah. Okay, supaya lepas ni kalau pergi premier ke apa ke, kita dapat lebih banyak connection dengan orang-orang lain. So thank you so much sebab jemput Zaf. Hopefully 1 million kau kahwin pula. Okay. Saya Syazul Razak ingin mengucapkan tahniah kepada Acap sebab dah dapat 500k subscribe. Saya harap korang boleh terus sokong dia apa benda yang dibuat dan video-video dia semua gempak. Assalamualaikum, nama aku Putra Anwar. Aku just nak ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada my brother Ashraf for 500k. Aku tahu benda ni tak mudah, but you made it bro. Congratulations again. Keep on doing the good work and keep it up. Anything yang kau buat, aku percaya kau boleh pergi lagi-lagi jauh daripada ini. Dan ada masa nanti kita lepak, okay? Thank you good people. Thank you good people. Terima kasih orang-orang baik. Thank you good people. Terima kasih good people.